Apakah darurat iklim dan bagaimana kita menanggapinya dari sudut pandang Islam? Pengisytiharan darurat iklim telah dicadangkan oleh salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri Selangor supaya kerajaan negeri mengambil inisiatif ini mengisytiharkan darurat iklim dengan tujuan memberikan ruang dan peluang bagi kerajaan negeri Selangor untuk melaksanakan projek-projek mitigasi bagi menghadapi impak perubahan iklim. Dalam konteks antarabangsa, Bandaraya Derbyn di Melbourne merupakan bandaraya pertama yang mengisytiharkan darurat iklim pada tahun 2016. Manakala kerajaan Wales telah mengisytiharkan darurat iklim pada tahun 2019. Ia merupakan kerajaan pertama di dunia yang mengisytiharkan darurat iklim. Sehingga tahun 2021, sebanyak 1,900 buah kerajaan tempatan telah mengisytiharkan darurat iklim dan juga 35 buah negara juga telah mengisytiharkan perkara yang sama. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres turut menggesa kerajaan di seluruh dunia untuk mengisytiharkan darurat iklim sehinggalah dunia mampu mencapai carbon neutral. Dalam konteks Malaysia, pada tahun 2019, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dalam titah baginda menyatakan bahawa dunia sudah berada dalam keadaan darurat iklim dan baginda menyatakan bahawa tindakan perlu diambil segera sebelum masa sudah terlambat. Di Malaysia juga terdapat sebuah gabungan yang diberi nama Gabungan Darurat Iklim Malaysia, GDIMY, yang ditubuhkan pada tahun 2021. Gabungan ini aktif untuk menggesa kerajaan untuk bertindak segera bagi mengatasi impak perubahan iklim menjelang Hari Malaysia 16 September. Tujuan pengisytiharan darurat iklim secara asasnya ialah bagi mewujudkan kesedaran di pelbagai peringkat bahawa tindakan segera perlu diambil sebelum terlambat. Ini kerana menurut penemuan terbaru Intergovernmental Panel for Climate Change IPCC, jika kita nak mengekalkan peningkatan suhu dunia di bawah kadar 1.5 darjah Celsius, kita perlu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 43% menjelang 2030, manakala pelepasan gas metana sebanyak 34% menjelang 2030. Untuk mengisytiharkan darurat iklim di Malaysia, kerajaan menyatakan kajian lanjut perlu dilaksanakan. Namun begitu, kita sudah sedia maklum bahawa keadaan dunia ataupun keadaan suhu dunia telah berada dalam keadaan yang membimbangkan. Jadi sebagai Muslim yang sedar tentang hakikat ini, sesuatu tindakan perlu diambil. Menurut Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi, dalam karyanya Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam, pemeliharaan dan pemeliharaan alam menurut kacamata syariah Islam, min a'zamil tawjihatil Islam binisbatil ilal bi'ah al-ihsan bil bi'ah. Maksudnya panduan teragung Islam berkaitan dengan alam ialah melaksanakan ihsan kepada alam. Apakah maksud ihsan di sini? Dalam hal ini, Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi merujuk kepada sebuah hadis Nabi SAW di mana Nabi bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ihsan kepada setiap perkara. Jika kamu membunuh, maka berlaku ihsanlah dalam perbuatan membunuh itu. Dan apabila kamu menyembelih, maka laksanakanlah ihsan dalam penyembelihan itu. Dalam hadis ini, maksudnya ihsan itu ialah melaksanakan perkara yang terbaik dalam sesebuah tindakan. Ini bermaksud kita sehabis mungkin berusaha untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, sama ada di peringkat kerajaan, organisasi ataupun peringkat individu. Ini termasuklah tindakan mengurangkan sisa, mengasingkan sampah sama ada di rumah ataupun di pejabat, menggunakan tenaga boleh guna renewable energies dalam pelbagai bidang dan juga mengelakkan berlakunya pembaziran sumber alam seperti penggunaan air. Melaksanakan kesemua ini dengan sehabis baik merupakan tanggungjawab asasi kesemua Muslim yang sedar tentang hakikat ini, khususnya dalam berhadapan dengan keadaan darurat iklim.